Sila buka muka surah hijau ni. Kitab hijau. Pada bab hukum basmalah. Muka surat 20 berapa ni? Mana muka surat dia ni? Muka surat 29 atau 30? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah. Kita dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan dan dipilih untuk bersama-sama hadir dalam kelas ulumut tajwid untuk memperelokkan membaca Al-Quran. Pada muka surat 29, hukum basmalah. Al-basmalah. Para ulama sejajar berpendapat bahawa hukum membaca basmalah di setiap awal surah adalah sunat kerana ia tertulis di awal surah, kecuali surah Al-Fatihah, kecuali surah At-Taubah, yakni Bara'ah, tidak harus dimulakan dengan bacaan bismillah kerana bahawasanya surah Bara'ah ini di permulaannya tidak ada basmalah, tidak ditulis basmalah, dan surah ini pula diturunkan pada waktu berlaku peperangan. Maka memulakan bacaan dengan basmalah dengan ataupun dari pertengahan surah ataupun mana-mana bahagian surah dalam Al-Quran sesudah awal surah adalah sunat, kecuali Bara'ah tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkenaan baca bismillah pada surah At-Taubah. Sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Nabi memberi pesan, perkara yang baik apabila tidak dimulakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkatannya. Jadi apa perbuatan yang baik, selagi dia baik, baca bismillah. Apa saja. Nak keluar rumah bismillah, nak masuk rumah bismillah, nak pergi berjalan, nak pergi mana saja, nak buat surat baca bismillah. Apa saja. Jadi perkara yang baik kita baca bismillah. Lafaz bismillahirrahmanirrahim iaitu dimafhumkan di sini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian berasaskan hadis tersebut di atas tadi, dapatlah kita faham bahawa di antara adat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana memulakan sesuatu urusan yang baik, apa saja urusan hendaklah dimulakan dengan ucapan basmalah. Maka tentulah lebih utama apabila kita membaca Al-Quranul Karim, ketika nak bacanya memulakan dengan baca basmalah, iaitu membaca Al-Quran. Basmalah di pertengahan surah.
Ini keterangan ni kita baca dulu. Bagi orang yang membaca Al-Quran, kemudian yang memulakan bacaan pada pertengahan dari surah, tidak kira mana-mana surah dalam Al-Quran termasuk surah At-Taubah tadi, maka dia boleh memilih. Ada option di sini, salah satu daripada dua cara. Yang pertama, memulakan dengan membaca isti'azah tanpa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ambil ayat mana-mana. Katalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Boleh. Baca a'udzubillah kemudian baca. Dan baca boleh sir atau jahar. Tak ada masalah. Baca sir pun boleh, baca jahar pun boleh. Jahar maknanya didengar orang, sir kita sendiri dengar. Kemudian memulakan dengan membaca isti'azah diikuti dengan bismillah. Itu yang kita dengar selalu dalam tilawatil Quran. Masa pertandingan membaca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dia pun bacalah bacaan dia. Itu dua cara. Satu baca a'udzubillah saja, satu baca a'udzubillah dan baca basmalah. Sebagian ulama pula mengatakan, tidak patut ataupun tidak wajar memulakan bacaan pada pertengahan surah dengan membaca basmalah. Baca basmalah saja tanpa membaca isti'azah. Yang utama baca isti'azah. A'udzubillah itu. Kita ni jadi imam nak baca tengah-tengah surah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lepas tu kita nak ambil tengah-tengah surah, tak kiralah surah apa-apa pun, kata surah Yasin lah. Kita tak ambil daripada Yasin, tapi kita ambil di tengah-tengah. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi, katalah kita ambil situ, daripada situ. Jadi kita baca sir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Kita ambil di tengah-tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca sir. Tak payah bismillah. Cukup dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau kita nak baca awal, kita nak baca daripada Yasin, kita nak baca, kita sembahyang sunat kat rumah, buat qiyamul lail seorang-seorang, kita nak baca. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terus wal Qur'anil Hakim. Boleh. Itu wajar. Tapi kalau di tengah-tengah, lebih baik, lebih elok a'udzu billahi minasyaitonir rajim berbanding dengan baca bismillah saja. Baca a'udzu billah saja boleh. Baca bismillah saja kurang wajar. Baca a'udzu billah dan bismillah juga boleh. Antara bismillah dengan a'udzu billah lebih utama baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sama ada sir ataupun jahar. Jelas ya? Boleh ingat? Ingat. Tak payah jahar. Tak payah jahar. Kalau jahar pun boleh. Tapi nanti luar biasa lah. Bismillah. Bismillah sir pun boleh. A'udzubillah sir pun boleh. Kalau nak baca jahar pun boleh. Tak ada masalah. Kalau kita nak baca jahar, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi agak janggal. Kalau di tengah ayat kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh. Boleh. Boleh jahar. Orang tanya lagi, mana lebih utama baca sir dengan jahar? Elok sir. Elok
Sir. Tapi nak baca sir yang dekat Masjidil Haram tu semua baca sir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia dah sirkan Bismillah. Dia baca, bukan dia tak baca Bismillah. Kalau Bismillah tak baca dalam Fatihah, makna satu ayat dah kurang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah dikira satu. Surah lain kosong. Surah lain dia tak kira satu. Hanya Al-Fatihah saja Bismillah dikira satu ayat. 7 ayat tu campur dengan Bismillah. Baik, cara membaca basmalah di antara 2 surah. Hanya ada 2 surah, kita nak baca dia di tengah-tengah. Jika seseorang pembaca Al-Quran telah menamatkan atau akhir ayat sesuatu surah, kemudian nak menyambung bacaan dengan surah yang berikutnya dengan bacaan ayat basmalah, maka terdapat 3 cara yang diharuskan membaca basmalah di antara 2 surah tersebut. Ini selalu kita dengar. Contohnya, berhenti di akhir surah yang pertama tadi, berhenti tamam ya. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan nafas baru membaca surah ataupun surah yang baru, ayat yang baru. Inilah bacaan yang lebih utama. Contohnya, Inna syani'aka huwal abtar. Maknanya tamam. Waqaf tamam. Berhenti habis dah. Abtar. Ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Waqaf tamam. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang malam solat tarawih tak jadi macam tu. Ya. Dia kena njut juga, kena pick up juga. Ya. Yang tarawih selalu macam ni. Inna syani'aka wal abtar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dia wasalkan Bismillah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Berhenti di akhir surah yang pertama tadi, tapi menyambungkan basmalah dengan ayat surah yang kedua. Boleh. Kemudian yang ketiga, ini lagi speed. Orang yang nafas panjang, dia speed. Inna syani'aka wal abtar bismillahir. Itu dia, sambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi, Inna syani'aka huwal abtar bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh. Tak ada masalah. Ada 3 wajah. Iaitu menyambungkan akhir surah yang pertama tadi, kemudian baca basmalah, kemudian terus sambung dengan surah yang baru. Ini dia. Cara keempat yang tidak harus diamalkan ialah menyambungkan akhir ayat dengan baca basmalah lalu berhenti padanya. Ini tak berapa sangat dituntut. Kerana mengelirukan orang. Sepatutnya, Inna syani'aka wal abtar. Habis dah, Inna a'tayna tu. Tapi bila dicampurkan, dia wasalkan dengan Inna syani'aka wal abtar bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang molek. Tak apa elok. Keliru orang nanti. Ya, adakah Inna a'tayna tu 4 ayat? Selalu 3 ayat. Tengok contoh kat sini, dia walau macam mana pun al-abtar tu dia waqaf tam, dia waqaf sampurna. Dia tak waqaf dekat bismillah. Jadi dia kata boleh menimbulkan sangkaan yang salah bahawa basmalah itu adalah daripada akhir ayat surah tadi. Sedangkan basmalah adalah penentu bagi berakhirnya sesuatu surah. Jadi basmalah tu bukan
Jadi habis ke abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung qul ya ayyuhal kafirun boleh. Tapi kalau inna syani'aka wal abtaru bismillahirrahmanirrahim. Waqaf kat situ tak berapa elok. Tak digalakkan. Saudara. Bacaan akhir surah. Ya, surah Al-Anfal dengan At-Taubah. Ini. Yang ini ada satu surah dalam Al-Quran. Ya. Adapun bacaan iaitu antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah, ya. Kemudian tidak dimulai dengan tulisan basmalah pada permulaannya, maka terdapat 3 cara untuk membacanya. Ini ilmu, ya. Boleh pilih salah satu. Berhenti waqaf tam di akhir surah Al-Anfal, kemudian ya, baca awal surah At-Taubah contoh tanpa bismillah. Dia bukan kata tertinggal, tak. Dia bukan tertinggal. Ini memang. Innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian kita baca bara'atum minallahi wa rasulih. Boleh. Kita berhenti ke ayat yang pertama tu, ya, waqaf tam, kemudian kita ambil surah Taubah. Ataupun yang kedua, dibaca saktah, tengok ada sin kat situ. Pause. Nanti kita baca sama-sama, ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Saktah ni berhenti sebentar, tak ambil nafas. Berhenti je. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ada saktah. Saktah ni macam waqila man raq. Itu saktah. Ataupun dalam Yasin mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Saktah ni berhenti. Semua orang tahu saktah. Dan juga dalam surah pagi tadi kalau kita baca ayat surah Al-Kahfi, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyun. Itu saktah. Dia waqaf, mana lebih utama? Lebih utama ambil saktah. Saktah ada sedikit dalam Al-Quran. Tapi kalau waqaf tam, banyak di mana-mana ada. Jadi ambil yang saktah. Cuba tuan-tuan baca. Ambil yang pertama tu. 1, 2 mula. Innallah. 1, 2, 3. Innallaha bikulli syai'in alim. Habis surah Al-Anfal, masuk surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulih. Katalah kita ambil situ je. Kemudian yang kedua, cara saktah. Baca. 1, 2, 3. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Tak ada ya, dia pause je. Alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Tu saktah. Dia kalau ambil nafas tak dipanggil saktah. Dia dah waqaf tam. Baik. Buku sebelah. Yang ketiga. Menyambungkan akhir surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah sekaligus. Dengan satu nafas tanpa berhenti. Ini ekspres. Tuan Jizul, ekspres. Boleh. Jadi kita jaga hukum iqlab kat situ. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallah. Boleh. Alimum. Itu.
Mana seolah-olah tak ada waqaf tam dekat situ. Ini untuk surah Al-Anfal dengan surah Bara'ah. Cuba tuan-tuan baca. Yang ini sambung ekspres. 1, 2, 3. Tu. Dia tak berhenti macam ni. Innallaha bikulli syai'in alim. Dia tak jadi macam tu. Dia tak ada alim. Itu waqaf tam. Tapi ni dia wasal. Wasal makna disambungkan. Alimum bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzi. Tu. Dia sambungkan terus. Seolah-olah tak ada tanda waqaf di situ. Ayat tu macam satu. Dia dekat belah bawah sini. Lepas tu sambung dengan surah At-Taubah sebelah kiri. Okey, sekali lagi. Innallah 1, 2, 3. Okey. Wa rasulih, kita ambil dari situ ya. Iaitu permulaan surah At-Taubah ya, tidak kedapatan tulisan ayat basmalah. Kerana surah ini diturunkan dalam iaitu waktu peperangan, berperang dengan kaum kafir. Seperti mana yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, saya telah bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, Sayyidina Ali Abu Talib, ya, kenapa ya tidak ditulis basmalah di permulaan surah At-Taubah, iaitu Bara'ah. Ya, Sayyidina Ali memberi jawapan, kerana basmalah ini aman, sedangkan Bara'ah ya ataupun surah At-Taubah itu tidak aman kerana ia diturunkan di waktu terjadinya peperangan. Dalam keadaan peperangan berkecamuk tu turun bara'atun minallahi wa rasuli. Dan ada sebahagian ulama mengatakan bahawa surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah ini adalah satu surah. Ini pendapat ni tak berapa ramai lah. Ada beberapa ulama saja. Tapi yang lain kata dua surah, tapi Bara'ah tidak ada basmalah. Para ulama qurra, ya, qurra maknanya ahli pembaca Al-Quran, bersepakat iaitu membaca basmalah pada awal tiap-tiap surah dan meninggalkan pada surah At-Taubah saja. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bila Imam Ibnu Hajar belakangnya Al-Asqalani, dan juga Al-Khatib, ya, menghukumkan haram membaca ayat basmalah di awal surah At-Taubah kerana ia tidak ditulis pada permulaannya di dalam Al-Quran dan ia diturunkan waktu berlakunya peperangan, dan menghukum makruh iaitu membaca ayat basmalah sesudah awal pertengahannya. Jadi ya, kita yang membacanya, ya, jika kita memulakan bacaan Al-Quran dengan surah At-Taubah, hendaklah dengan membaca isti'azah sahaja, lalu terus membaca permulaan mana-mana ayatnya, di tengah-tengah, di awalnya ataupun di mana-mana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Umpamanya. Ya, boleh ya? Itu. Al-Anfal sebelumnya. Syekh Ar-Ramli. Syekh Ar-Ramli ni seorang ulama Mesir. Namanya Al-Allamah Syamsuddin Muhammad ibni Al-Allamah, iaitu Sihabuddin Ahmad ibnu Hamzah Ar-Ramli. Beliau lahir pada akhir bulan Jamadil Awal 919 Hijrah
dan meninggal pada bulan Jamadil Awal 1004 Hijrah. Dia mengatakan, As-Said Ar-Ramli memakruhkan membaca ayat basmalah di awal surah At-Taubah. Dia yang kata makruh, ya. Menghukum sunat membaca sesudah ayat ataupun di pertengahannya. Ini pada pendapat Imam Ramli. Jadi basmalah itu dibaca di tengah-tengah, dikata di sini basmalah Bismillahirrahmanirrahim tu adalah sama, ya, ringkasan bagi lafaz ayat yang kita baca di mana-mana, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ia adalah perhiasan bagi Al-Quran dan penentuan bagi berakhirnya sesuatu surah. Dia memang lepas surah baru je ada Bismillah baru di atas. Dia bukan masuk surah tu. Dia dijadi perhiasan, jadi mencantikkan, boleh baca. Jadi membaca untuk surah At-Taubah ni dia kata makruh. Dan yang lain dia tadi telah membuat keputusan bahawasanya baca haram, seolah-olah maknanya berdosa kerana dia turun tak ada basmalah. Demikian. Jadi saudara yang dirahmati Allah, untuk malam ini tentang basmalah. Dulu kita baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, isti'adzah. Kita dah faham isti'adzah dan kita dah faham baca basmalah ketika nak memulakan bacaan Al-Quran. Dan insya-Allah pada hari berikutnya, minggu depan ataupun hari-hari kita punya kelas, maka kita mulakanlah hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun. Nun sukun, nun berbaris mati. Dan tanwin, ya, berbaris dua. Huruf yang berbaris dua. Nun sukun dengan setiap huruf yang berbaris dua adalah sama. Ya. Alif nun mati di atas an, ya. Kemudian alif baris dua di atas an. Jadi bunyi alif nun mati dengan alif baris dua sama. Ya saudara, besok kita teruskan insya-Allah, iaitu pengenalan nun sukun dan tanwin. Dalam hal belajar tajwid ini, ya, kita kalau boleh isilah waktu yang betul-betul, kita jangan tinggal. Jangan kita sampai tak datang. Jadi kalau kita terlepas satu, nanti dah hilang. Kita kalau betul-betul khatam buku ni, tuan-tuan haji, buku nampak kecil ni. Ni Kadir Leong ni. Tapi kalau kita khatam, kita faham betul tajwid ni. Saya ada lagi 3 yang tebal-tebal lagi. Bab-bab ilmu tajwid ni. Ya. Saudara. Jadi kita cuba yang ni dulu. Habiskan yang ini, faham, perelokkan bacaan kita. Ya. Yang penting baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran dengan elok. Baik. Pada malam ini kita teruskan bacaan Al-Quran, jam menunjukkan 8.30 dalam surah, yaitu suratul Insan. Surah Ad-Dahri ataupun suratul Insan. Ayat 19 pagi hari ini kita baca. Sambung. Itu hari kita ambil setengah, yaitu fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Ini kita ambil wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Cuba surah Ad-Dahri. Surah Ad-Dahri ini dia sebelah surah Al-Mursalat. Juz 29. Cuba. Ini Quran tulisan lama ni. Saya ingat besar ni rupanya tulisan lama, tulisan Rasam Baghdadiyah. Jumpa dah?
Muka surat 438, betul? Wah, ini itulah saya kata ni lain. Dia 538. 578. Ini lain ini, pasal ini Baghdadiyah ni. Jumpa dah? Ini di tengah-tengah. Ini kan di tengah-tengah kan? Jadi bila di tengah-tengah kita terus baca isti'azah. Ya, anak-anak yang lain pun ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Bacalah. Ayat 19. Tadi kan saya cakap. Dah, jumpa. Ya. Surah Ad-Dahri ni adalah dia macam Razif dengan Jelani tu, main badminton. Pasangan. Dia pasangan dengan surah As-Sajadah. Kalau surah Al-A'la, pasangan dia surah Al-Ghashiyah. Yang ini kalau kita baca surah As-Sajadah pagi Jumaat, kalau waktu yang cukup masa, maka kita rakaat kedua kita baca surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahri. Dah jumpa? Wa yatufu alaihim, ayat 19 ya. Okey, sekali lagi. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Dah masuk waktu isyak dah. Bagi azan. Halau syaitan dulu. Azan, syaitan lagi nanti. Siapa nak azan ya? Siapa-siapa boleh azan. Sendirilah azan ya, tunjuk orang. Bagus anak muda. Itu dia, bagus. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahu akbar karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والشرف والدرجة العالية وبعث المقام المحمود الذي وعدته. Ya, kita boleh teruskan ya. Rumah kita dekat kan. Kalau rumah kita jauh, dulu kita mengaji rumah kita jauh, jalan kaki lagi. Lepas Isyak ni belum balik lagi ni. 9:30 tu masih mengaji lagi dekat rumah guru Quran kita ya. Ini kita. Ni di rumah Allah. Baik, teruskan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Okey? Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. 1 2 3. Nah tu. Ra'aita sama, bukan summa, dia sama. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Sekali. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. Berhenti kat situ. 1 2 3. Aliyahum وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا
dulu. Nah, ini ya Allah sediakan minuman, ini cerita dalam syurga ya. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Fasjud lahu wasabbihhu. Jangan wasabbihu. Dia ha yang mati tu. Wasabbihhu laylan tawila. Wa minal layli sekali. Wa minal layli fasjud lahu. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة jangan tazkirah. Jangan bagi kol-kolah kepada zal. Inna hadhihi tazkirah. Nah, jangan tazkirah. Dia tak mau tazkirah. Nanti kita terbiasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua ada kol-kolah. Ya.
Kena jangan ada. Kita kalau ada Allah tu kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca macam tu. Jaga-jaga dia jangan ada. Dia mesti izhar lam tu. Bila ujung lidah kena langit-langit, dah tak ada. Jangan gerakkan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak ada bila. Macam ni gitu juga. Inna hadhihi tazkirah. Once again. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. bukan yad, yudkhilu man, one literally yudkhilu wal-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Alhamdulillah. Macam itulah ya. Al-Quran kita baca, ya, kita tengok hukum sikit-sikit. Ya, belajar ni kena sikit-sikit. Ya, kita macam jirus pokok lah. Tahu bela pokok, jirus pokok, kau nak bagi baja boleh buat banyak. Tak boleh kan? Mesti ikut sukatan sikit-sikit. Tapi konsisten. Betul Tuan Haji? Siram air boleh satu hari satu tong, tak boleh, dia mesti sikit-sikit juga, bagi sikit-sikit. Macam tu lah kita menuntut ilmu ni, kena istiqamah, niat kena ikhlas. Itu dalam belajar ulumul Quran ini, puncaknya ialah ikhlas. Ikhlas dalam apa jua, ikhlas dengan Allah Ta'ala. Kemudian banyak sabar. Kerana lidah kita ni berbeza-beza. Orang ni lidah lain, dia orang Kedah, dia orang Pening, dia orang Kelantan, dia orang Melaka. Jadi lidah tak sama. Dia lidah India, ada lidah Bangla, ada lidah Arab. Tak sama. Jadi kena sabar. Ikhlas kepada Allah. Kerana ni kalamullah. Kita tak boleh paksa. Ya, kerana Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Itu satu. Ya, di dalam surah Ar-Rahman, Allah mengajarkan kita Al-Quran, 'allamal Qur'an. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah pula, kita dilarang pula jangan menggerakkan lidah. Dekat sini,
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Al-Quran ini Allah yang masukkan, Allah yang fasihkan, Allah yang izinkan. Jadi kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya mengizinkan kita membaca kalam dia. Ini kalam dia. Bukan bukan kita punya, bukan. Al-Quran ini Allah punya. Jadi kena ikhlas dengan Allah. Ya Allah, hamba ni nak keluar rumah, mari masjid At-Taqwa ataupun surau At-Taqwa. Nak buat apa mau keluar ni? Nak belajar Al-Quran. Izinkan hamba belajar Al-Quran. Dapat sikit-sikit pun tak gapo. Asalkan berkat. Al-Quran ini begitu belajarnya. Bukan nak tunjuk kat orang. Tak. Dia kalau riak, tak jadi. Banyak orang baca Quran yang riak ni, habis gitu je. Tak jadi. Dia ditelan di arus. Separuh jalan je. Jadi kita belajar Al-Quran dengan sabar. Yang pertama ikhlas, yang kedua sabar. Itu key yang pertama. Kemudian yakin. Ya, bahawasanya Allah akan beri izin kepada siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Itu pasal orang Quran ini, kadang-kadang orang biasa-biasa je. Ya. Kenapa orang belajar pandai tapi Quran dia tak boleh sangkut? Saya dulu berpengalaman dengan Datuk Hasan Ali. Kita ambil best student. Tanyalah dia hidup lagi tu. Dekat Taman Tun tu. Semua 6A. Kita nak ambil. Masukkan ke smart school. Kita buat ada smart learning, ada smart, semua smart. Tapi bila sampai kat tahfiz, tak jadi. Bukan kerana pandai. Budak yang tak jadi pun, kalau kita masukkan dia ikhlas belajar Al-Quran, sudahnya dia jadi. Jadi bukan semuanya orang yang 5A ke 6A ke berapa A itu yang boleh menguasai Al-Quran, tak boleh. Kerana yang pertama-tama ialah niat ikhlas kepada Allah. Jadi kita pasang niat. Dia nak bawa Al-Quran ni, dia nak masukkan Al-Quran, nak transfer ni, alif bata 29 huruf tu nak butang ni tu, kena ikhlas dengan Allah. Allah izinkan saya nak transfer Fatihah simpan kat sini. Nak transfer kuliah ayyuhal kafirun kat sini. Baru berbekas. Kalau tidak, kita macam hafal lagu Piramli itulah. Ya? Lagu Piramli yang kita hafal tu. Kan ada lagu. Abang Din lagu, ingat tak lagu Piramli? Tanya sama hati apa asal sayang. Tanya sama pokok kenapa goyang. Kalau tak ada angin tak goyang kan? Itulah. Macam mana kita hafal? Itu kita ingat ni. Okey? Saya rasa setakat itu dulu. Jam menunjukkan 8.55. Jom kita sembahyang Isyak bersama-sama. Baca ayat yang terakhir. Lepas tu sadaqallahul azim. Pusing balik. Okey. Baca 1, 2, 3. Nak dengar? Yudakhilu yang tadi baca yadkhilu tu kan. Yudakhilu man yasha' wal-zalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Sekali lagi yudakhilu. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. صدق الله العظيم. Saya minta maaf lah bila dah ada angin ni. Siap lah. InsyaAllah
Minggu berikutnya kita sama-sama lagi datang. Cintailah Al-Quran. InsyaAllah kita akan berjaya.